kewajipan berpuasa ni sebenarnya kalau kita buka dalam tafsir Al-Munir ayat 183 hingga 184 sampailah 185 itu nak bercerita tentang puasa, dan dia ada asbabun nuzul. Hari ni walaupun baca fiqh, so nak relate sikit dengan tafsir, ya. Belajar fiqh kena tahu juga asbabun nuzul tadi, ayat tadi kenapa turun, asbabun nuzul pada ayat 184 yang mana Ibnu Sa'ad menyebut dalam kitab Tabaqat. Dalam buku ni yang kita belajar ni tak adalah sebagai pencerahan hari ni, yang mana ayat 184 tu dia ada pencerahan tentang puasa tadi tu. Dia kata ayyamam ma'dudat, dia ada sambungan. Kalau kita faham pada ayat yang kita baca ni 183 saja kewajipan berpuasa, tetapi dia ada sambungan daripada tu, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nak ceritanya bahawa rentetan daripada ayat 183 ada ayat 184, walaupun ada kewajipan berpuasa tetapi ada pengecualian. Disebut bahawa ianya dalam hitungan beberapa hari sahaja. Dia kata puasa tadi tu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun musafir lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari berkenaan yang ditinggalkan. Tapi kalaulah kata dia tak mampu nak ganti, boleh bayar dengan fidyah. Baik, sekarang ni dah masuk Rabiul Awal, betul Jadi dah berapa bulan sahaja lagi nak masuk Ramadan. Kadang-kadang orang dia terlupa nak ganti puasanya, dan nak puasa dan nak masuk Ramadan baru teringat ada puasa tak ganti, maka tak sempat dia nak habiskan puasa ganti dia, mungkin yang banyak jadi kat situ bila dah masuk je bulan Ramadan, dia kena buat apa? Dia kena fidyah lah. Asalnya dia hanya perlu gantikan sahaja puasa, tetapi sebab sudah bertemu Ramadan, dia kena fidyah untuk hari-hari yang ditinggalkan, bukan keseluruhan 30 hari. Itu kena faham. Jadi itu ada asbabun nuzul. Sebab tu saya baca ayat 184 tadi biar kita faham. Dia kata Ibnu Sa'ad menyebut dalam kitab Tabaqat, yang mana diriwayatkan daripada Mujahid, katanya ayat ini diturunkan bersempena tuan saya itu Qais bin Sa'id. Qais bin As-Sa'id kata, ayat tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Kerana apa? Salah satunya kerana tua dan sebagainya lah. Ada yang sakit, ada yang tua. Wajiblah ia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Dia fakir lain, miskin lain. Fakir dengan miskin mana yang lebih worse, yang lebih teruk sikit? Teruk ke? Lebih kurang bernasib baik lagi? Fakir ke miskin? Fakir, betul patutnya miskin fakir lah tak? Miskin dulu baru fakir. Ni fakir miskin. Boleh lah Ustazah, banyak cakap. Saya tak boleh serius sangat pagi-pagi ni, sebab hari pun mendung kat luar. Kalau saya serius lagi kan saya cakap seorang-seorang sekarang. Baik, setelah turunnya ayat ini, ayat surah Al-Baqarah 184 ini, beliau pun berbuka. Siapa yang berbuka? Al-Qais tadi, Qais bin As-Sa'id tadi, dia berbuka dan memberi makan seorang miskin pada setiap hari beliau tidak berpuasa. Masa pada hari-hari yang beliau tidak boleh berpuasa, beliau memberi makan seorang miskin, gitu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ayat tadi? Sebenarnya menerangkan hukum hakam, bila ayat diturunkan, ayat 183, ayat 184, ayat 185, dia semua berkait rapat. Kenapa ayat ini diturunkan? Satu, kita kena faham bahawa ia untuk menjambung penjelasan tentang hukum hakam syariat yang lain selepas hukum qisas. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, baca dalam Quran, dia hukum ini bukan satu saja, maknanya satu juzuk tu satu hukum, bukan gitu. Dia bersambung-sambung. Dalam surah yang sama banyak hukum. Jadi puasa ini adalah salah satu syariat yang Allah turunkan selepas hukum qisas dan juga wasiat.
Wasiat pun kita kena hadam sungguh-sungguh ni bab wasiat ni. Wanita kadang-kadang dia tak ambil tahu tentang wasiat. Sebab dia kata tak ada benda lah kita ni. Tak ada harta pun. Tengok-tengok bila nak meninggal banyak hartanya. Ada harta tak? Ni kaya-kaya semua ni. Depan saya ni. Paling tidak dia ada tanah 1 ekar. Jadi iaitu wanita kalau katakan nakkan sesuatu kata jariah masa dah meninggal dunia, dah masuk alam barzakh, dah duduk di alam kubur, nak berehat, nak dapat income tiap-tiap hari dalam alam kubur. Tahu? Kita sekarang ni kalau kita duduk rumah, kita nak income tahu tak? Siapa tak nak income? Saya nak outcome je susah, nak income tak mau. Hebat orang gitu. Income, kita duduk rumah kita nak income, tapi kalau duduk dalam kubur nak income tak? Mesti lagi nak income. Apa yang boleh masuk? Infak, sedekah jariah kan salah satunya, sebab dia ada 3. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu dapat manfaatkan ataupun sebarkan pada orang lain, itu dapat juga saham dia selagi mana dia bersambung. Sebab tu sesuatu benda yang kita nak bagi pada orang, ilmu berkaitan dengan satu-satu pernyataan, mestilah dia mengandungi nilai-nilai kebaikan dan ada impaknya untuk kita. Kalau kita ajar benda tak bagus, lagi nanti dia bersambung dia ajar tak bagus juga sampai bila-bila. So benda itu kena pandang serius. Infak juga tu. Sedekah jariah yang berlari-lari. Jariah ni berlari-lari. Sedekah jariah. Jadi berkenaan dengan tadi wasiat tadi tu kan, kalau kita ada harta boleh diinfakkan. Infakkan harta tu, bolehlah kita menikmati income tadi tu setiap hari. Boleh faham? Jadi ni wanita-wanita yang depan saya ni, insya-Allah ada kesedaran, dan mungkin dah ramai dah buat dah ya. Masa-masa kita larat lagi ni, hitung-hitung apa yang nak diwasiatkan. Hitung-hitung apa nak dihibahkan. Boleh gitu. Saya bercakap bukan kerana kita ni kata mesti banyak harta baru nak wasiat. Ada sikit pun buatlah, begitu, supaya yang tinggal tidak berebut. Contoh, ada orang tu dia ada anak 12 orang, tanah setengah hektar, boleh racik bagi 12 ke? Saya nak bagi contoh ni, kenapa keperluan wasiat tu. Anak ada 12, rumah ada sebiji kat Siantan, contoh. Senyum. Ada sebiji, nak racik rumah tu 12 ke? Ustazah, kami jual rumah tu bagi 12 bahagian. Dia kata gitu kan. Jadi kita kata, bagi 12 bahagian, betul lah untuk anak kita. Tapi apa yang untuk kita infakkan? Boleh buat hibah tak? Boleh buat hibah? Boleh? Katakan anak kita nak jual rumah tu nanti, nak bagi-bagikan, tapi kita dah hibah 1/3 contoh kata. Contoh. Yang tu kena buat masa hidup. Masa kita tengah hidup ni, tengah waras ni. Okey, saya tak mengajar bab tu hari ni. So kita masuk balik bab tadi, bab puasa tadi. Sebenarnya yang kita bacakan puasa ni, pensyariatan tentang puasa ini adalah rentetan selepas mana Allah menjelaskan tentang hukum qisas dan hukum wasiat. Tu tadi masuk wasiat tadi tu. Baik, oleh itu tidak perlu dibahaskan topik kaitan ayat dengan ayat yang sebelumnya, sebab kita nak bagi tumpuan pada ayat puasa ni. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ibadah puasa kepada orang-orang beriman sebagaimana ia telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kita pun kata puasa ni masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Zaman Nabi Adam mana ada puasa. Tapi disebut dalam Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, pada ayat 183 ini diterangkan dengan tafsir dan ulasannya bahawa puasa ini telah disyariatkan kepada orang beriman sebagaimana dia telah diwajibkan kepada orang-orang umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru mereka dengan panggilan keimanan yang mewajibkan mereka semua mematuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ialah untuk memberi galakan dan menerangkan bahawa perkara yang susah menjadi mudah jika dilakukan beramai-ramai. Sebab tu kita puasa Ramadan, puasa ramai-ramai, semua orang pakat puasa. Kalau puasa Ramadan ni dibuka, tak kisahlah awak nak puasa, tak nak puasa sudah. Rasanya ramai puasa ke ramai tidak? Ni 30 hari ni, 3 hari orang boleh gagah lagi, 30
30 hari dah mula dia dah mula-mula tinggi semangatnya, apa tu terus merudum, terus mula membara tu merudum. Jadi kita nak cerita bahawa kenapa Allah syariatkan 30 hari pada semua sekali, sebab bila melakukan ramai-ramai kita rasa